الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. Yang bersahabat Tuan Nazir dan juga seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Al-Firdaus dan juga dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak serta muslimin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadap Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu lagi pada hari ini insya-Allah bagi kita menyambung daripada bacaan kitab iaitu Ayyuhal Walad, atau terjemahannya disebut sebagai Wahai Anakku yang Tercinta, karangan daripada Imam Hujjatul Islam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala ataupun dikenali dengan Imam Al-Ghazali. Terjemahan daripada kitab ni diterjemahkan oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kita dah sampai pada faedah yang ke-15. Faedah yang ke-15 iaitulah wasiat daripada Imam Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala setelah dia ditanya oleh gurunya, apa yang kamu dapat faedah daripada berguru dengan aku hampir berapa tahun? 40 tahun. Berguru dengan Imam Syaqiq Al-Balakhi. Jadi Imam Hatim memberikan 8 kesimpulan daripada apa yang dia pelajari daripada gurunya, iaitu Imam Syaqiq Al-Balakhi. Kita dah sebut pada faedah yang pertama. Faedah pertama tu kita dah sebut, iaitu yang mana Imam Hatim melihat kepada makhluk-makhluk di dunia ini, dia akan ada sesuatu yang dikasihi. Setiap orang makhluk manusia lah dia ada benda yang dia kasihi, dia asyik. Dan setiap keasyikan itu akan ditinggalkan bila mana sakit, ataupun ditinggalkan bila mana sampai mati, ataupun dia akan tetap menemaninya sehingga dia di dalam kubur. Jadi kesimpulan yang Imam Hatim menyatakan iaitu, maka aku lebih kepada berusaha bersungguh-sungguh untuk berbuat amal soleh. Kerana amal soleh sahaja yang akan menemani seseorang itu sampai ke dalam kubur. Yang lainnya akan meninggalkan tuannya. Walaupun dia sentiasa bersama di saat hidupnya, tetapi bila mana sampai saat kematiannya, dia tidak lagi bersama dengan tuannya. Kecuali amal soleh. Maka kita hari ini pun kita datang masjid awal ni sambil tuan-tuan duk baca Quran, duk berzikir, salawat, wirid sebagainya. Itu adalah satu amal soleh. Dan begitu juga kita yang dengar kuliah, sambil-sambil kita ambil istifadah daripada kitab ini juga suatu amal soleh insya-Allah. Baik, kita sambung pada faedah yang kedua. Sesungguhnya aku melihat sekalian makhluk ini sentiasa mengikuti kehendak nafsu mereka dan bersegera menunaikan apa jua kehendaknya. Manusia ni, dia kata, Imam Hatim kata, dia kalau bab nafsu ni dia usaha sungguh. Dia usaha, dia segera
untuk menunaikan kehendak-kehendak nafsu dia. Kita pun serupa lah tu. Kita sebut manusia ni kita lah. Kita lebih cepat untuk menunaikan kehendak hawa nafsu. Kan, lapar sikit cari makan selalu. Cari makan ni jangan lambat lah. Kalau lambat tak puas hati. Benda hawa nafsu. Kalau tak ada sambil belacan sanggup nak pancung bini. Tu kenapa sambil belacan lah. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, kita ni akan menunaikan kehendak hawa nafsu ni sesegera mungkin. Kebanyakan manusianya begitu. Kalau mengantuk, tidur cepat. Kalau letih, berehat dan sebagainya. Tetapi pada kehendak hati, kehendak diri yang kita ni, keimanan kita ni, kita lambat menunaikannya. Kan, benda yang pada mendidik hati ni kita lambat. Mengaji pun lambat. Kan, nak berzikir pun nanti dululah. Nak baca Quran, tengok tadi kalau ada masa lapang. Kan, nak semayang duha ke apa semua, tengok kalau lapang lagi semayang. Sedap-sedap, muka 12.30, muka 1 dah, tak ada dah. Kan, jadi dalam keadaan kita hari ni, benda yang pada mendidik diri kita, yang mendidik jiwa kita supaya menjadi baik, kita melambat-lambatkan. Tetapi pada perkara yang menunaikan hawa nafsu, nak cepat. Kan, nak bersegera. Lambat habak yang kata nak main bola sepak reunion. Kasut tak ada, pergi beli selalu. Pergi beli selalu. Beli, tuan-tuan, 100-200 beli. Tengok tabung masjid, duit tak ada, tak apa nanti kemudian. Gitu lah kita. Jadi menangguh-nangguhkan pada perkara yang baik. Tapi pada perkara yang nafsu ni ditunaikan seboleh mungkin. Kita boleh-boleh kita nak tunaikan kehendak nafsu. Jadi dia kata, aku melihat sekalian makhluk ni senantiasa dia mengikuti kehendak nafsu mereka dan selalu mengikuti kehendak nafsu dan juga bersegera menunaikan apa jua kehendak nafsu. Lalu aku memikirkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maksudnya, dan adapun orang yang takut akan berdiri di hadapan Tuhannya dan ia menahan nafsu daripada kehendaknya, maka akan dijadikan baginya syurga itu sebagai tempat tinggalnya. Sesiapa yang nanti dia nak takut berdiri di hadapan Allah, dia akan menahan hawa nafsu dia. Kalau tak takut, dia tak tahan hawa nafsu. Dia turutlah hawa nafsu. Maknanya orang yang menurut hawa nafsu ni tuan-tuan, dia tak takut nanti depan Allah. Kan, depan Allah tak takut. Bila kalau ditanya tentang kenapa hidup dulu duk ikut hawa nafsu, kan, kenapa ditunaikan sesegera mungkin kehendak hawa nafsu, dia boleh jawab di hadapan Allah. Dia tak takut. Kerana orang yang takut saja, yang takut nanti nak berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia jaga nafsu dia. Dia kawal nafsu dia. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Maka dia menahan hawa nafsu dia daripada berlebih-lebih pada berkehendak pada perkara yang harus. Nafsu ni benda yang harus, dia nak lebih. Tidur dia nak lebih, main dia nak lebih, makan dia nak lebih, kan, bergaya dia nak lebih, bercakap dia nak banyak, harta dia nak banyak. Itu nafsu. Nafsu ni pada berlebih-lebih. Makan tak salah, tidur tak salah, nak main ke apa tak salah, harta tidak salah. Tetapi yang salahnya, segala keharusan tadi dipandu ataupun dikawal oleh nafsu yang nak berlebih-lebih, bahkan terkadang sampai perkara yang disebut sebagai membazir, kan, tamak dan sebagainya. Itu yang jadi masalah dia. Nafsu dia akan bawa kita ke situ. Tetapi kalau orang yang takut dengan Allah, maka dia secuba mungkin, seboleh-boleh mungkin, dia akan menahan kehendak hawa nafsu dia. Dia akan didik nafsu dia supaya ikut dia. Supaya dia ikut akan kehendak keimanan. Hendak dia didik nafsu. Jumaat datang awal, nak dengar kuliah contoh. Ada didik nafsu dia, dengar kuliah. Jumaat nak kena baca wirid. Nak kena baca selawat 100 kali, 1000 kali ke contoh. Jumaat dia mesti nak baca Quran. Jumaat dia mesti baca Yasin. Ataupun dia nak baca suratul Kahfi dan sebagainya. Maka dia akan letakkan dalam diri dia, maka dia akan berbuat perkara demikian. Kerana apa?
kerana dia tahu itu adalah kepentingan mendidik jiwa dia. Maka nafsu dia yang terdidik tadi akan ikut lah. Tapi kalau yang dia terikat dengan nafsu, mana mau nak baca Yasin tuan-tuan? Mana dia mau nak selawat-selawat lebih-lebih ni? Kan letih. Tunggu tuan-tuan, kita buat perkara tuan-tuan, buat ibadat ni letih. Buat ibadat. Supaya kita duduk dalam surau, dalam masjid hari ni ya. Tak maaf tuan-tuan. Dalam masjid ni, tuan-tuan dengar saya baru cakap 5 minit. Tak sampai tuan-tuan berdengar pun letih dah. Kan? Tuan-tuan kalau duduk stadium tu, berdiri tuan-tuan happy stadium tu. Berdiri tengah hujan, pakai baju hujan pula. Kan berdiri bukan boleh duduk pun, duduk tengah padang tu. 2 jam setengah tuan-tuan tak terasa dia kata. Rasa sekejap sangat. Kalau boleh nak 10 jam, biar dia menyanyi 10 jam pun tak apa. Tak rasa penat, puas. Nafsu ni dia syok situ lah. Kalau dengar mengaji kan tuan-tuan, cukup 5 minit lah. Kan letih, penat, mengantuk semua ada. Dia gitu lah. Dan dia kerana nafsu ni dia tak suka pada perkara tersebut. Maka tuan-tuan, adapun apabila aku memikirkan ayat ini, kata Imam Hatim Al-Asam, dia kata maka timbullah satu keyakinan di dalam hatiku bahawa Al-Quran itu adalah benar. Al-Quran ni memang benar lah. Kan? Zalikal kitabul la raiba fih. Kitab ni, Quran ini la raiba fih, tidak ada keraguan padanya. Siapa yang nak rasa tidak ada keraguan ni? Hudal lil muttaqin, dan dia menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan mendapat petunjuk daripada Al-Quran dan dia meyakini akan Al-Quran itu benar. Adapun orang yang tak bertakwa, tuan-tuan, Quran ni dia tak rasa apa-apa. Bacalah ayat Quran pada dia pun dia tak mau dengar. Dia tak heran. Bacalah dalil apa pun dia tak peduli. Kan? Kenapa? Kerana dia tidak mendapat satu maqam takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar menjadi Islam tetapi tidak bertakwa, rugilah. Dan maka dia kena mengambil petunjuk daripada Al-Quran, mengambil istifadah dengan betul. Itu satu lagi. Quran ni mesti dipahami dengan betul. Jangan salah faham dengan Quran. Oh, salah faham berat tuan-tuan. Salah faham ni kadang dengar takut tuan-tuan kita. Dengan orang yang menafsirkan Al-Quran, menterjemahkan Al-Quran dengan nafsu. Menterjemahkan Al-Quran dengan nafsu ni beratlah tuan-tuan. Kita kena hati-hati lah. Tuan-tuan tolong hati-hati. Mengaji, biar mengaji dengan orang yang berilmu. Kan? Tafsir, kadang-kadang dia merasa Quran ni cukup baca dengan terjemahan. Bila baca dengan terjemahan, tuan-tuan salah faham daripada tafsiran Al-Quran ni yang masalah ni. Bila salah faham, dia membawa pada konteks yang berbeza. Dia jadi rosak, tuan-tuan. Tuan-tuan kena tengok betul-betul. Cari guru yang elok bila kita nak mengaji Quran dan sebagainya ni. Nampak simple, tuan-tuan kan? Tapi dia perlu kepada guru yang betul. Baik. Kemudian dia sebut kepada kita, dan nafsu itu mesti dimusuhi. Dia kata, aku yakin bahawa Al-Quran itu benar, dan nafsu itu mesti menjadi musuh kepada aku. Maka kita dapat kesimpulan, tuan-tuan, keyakinan kita kepada Al-Quran. Yang kedua, keyakinan kita betapa nafsu itu adalah musuh utama kita. Dia jadi musuh. Jadi kita letak hari ini musuh kita siapa? Nafsu. Nafsu ni cuma musuh yang kita tak nampak. Musuh yang kita nampak macam Israel ke apa senang. Kan? Boleh lawan, boleh tembak, boleh bom, boleh tumbuk, boleh benda yang nampak. Tapi bila mana kita sebut nafsu sebagai musuh kita, ia adalah musuh dalam selimut. Maksud dia apa? Dia duduk dalam hati kita lah, dalam diri kita. Dia duduk dalam diri ni, tuan-tuan nak tumbuk lagu mana? Tuan-tuan nak tangkap lagu mana? Tuan-tuan nak tembak lagu mana? Ayah. Kerana dia duduk dalam diri kita. Dan lebih malang kita tidak mengenali nafsu itu bagaimana. Kita tak kenal nafsu itu mana. Dia ibarat bisikan syaitan dengan ilhamul malaikah. Bisikan syaitan dalam diri kita juga. Satu lagi, ilhamul malaikah. Malaikat bagi ilham. Allah bagi ilham pada kita. Benda yang benar lah. Jadi kita tak boleh beza. Mana satu bisikan syaitan. Mana satu gesaan nafsu. Jadi berat kita. Sebab tu dia nak mengaji bab-bab ni tuan-tuan. Bab tasawuf dan sebagainya ni.
supaya kita kenal nafsu kita ni, bagaimana dia punya beroperasi di dalam diri kita. Kita kena tahu bagaimana malaikat beroperasi, syaitan beroperasi dalam diri kita. Kalau dia duduk dalam ni, syaitan ni berlari dalam darah anak Adam. Dia duduk berlari dalam darah kita. Dia duduk mari bisik kat kita. Syaitan. Tapi macam mana dia punya operasi? Kita kena faham. Dia sistem gerila ke? Ataupun sistem Yahudi Israel main tembak ikut dan rambang ke? Jadi dia kena mengerti. Di situ dia ada satu kitab dia panggil apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bisikan syaitan. Belitan syaitan. Talbisul Iblis. Dia tahu apa dia? Dia cerita bagaimana Imam Al-Jauzi. Dia cerita bagaimana Iblis membelit manusia. Tuan-tuan, cari kitab tu baca. Ataupun mengaji ya. Ustaz ada mengajar. Ada mengajar Talbisul Iblis ni. Tapi kena cari guru betul ya. Jadi kalau guru tak betul payah juga. Talbisul Iblis ni tuan-tuan, dia cerita bagaimana syaitan Iblis ni, dia memutar kita, dia memesongkan kita. Bagaimana dia datang kepada seorang ustaz, dia pesongkan ustaz. Dia datang kepada tu imam, bagaimana dia nak pesongkan tu imam. Dia pun ada strategi. Kerana dia nak memperbanyakkan umat dia masuk dalam neraka. Takkan dia seorang-seorang yang nak masuk. Takkan dia sekok-sekok dia yang nak masuk. Tak mau. Dia nak ajak orang lain. Dan dia berjanjilah kepada Allah. Dia nak ajak ni, dia nak hasut seramai mungkin anak Adam yang boleh masuk dalam neraka sekali dengan dia. Dia usahalah. Sistem MLM ke, sistem apa sebagainya, segala sistem dia buat. Kan? Dia ada sistem MLM. Betul ke Ustaz sembang macam lawak? Dah cukup. Kan di sana ada bisikan-bisikan sama ada daripada jin dan juga manusia. Itu dia punya downline. Dia ada manusia yang menjadi downline kepada syaitan. Mempromosikan program-program syaitan. Itu dia punya downline-nya. Yang dia akan mendapat ganjaran poin mata. Iaitu apa? Dosa. Kan? Dia ada tuan-tuan, dia dah bina downline dia. Siapa yang nak jadi tentera-tentera dia dalam kalangan manusia, dia dah susun. Tuan-tuan ingat syaitan iblis ni biasa-biasa. Kita duk anggap dia biasa. Kita dah mari semayang ni, syaitan tak ganggu kita dah. Duk dah jadi. Kecuali ustaz lah. Saya insya-Allah tuan-tuan, syaitan tak ganggu saya. Sebab saya ustaz. Tu macam mana? Macam tak percaya? Ustaz tak ustaz? Kan? Dia bantai selamba je. Dia jangan duk perasan dah hafal Quran, syaitan tak kacau. Jangan. Dia duk perasan dia hafal Quran, syaitan tak mari dah aku hafal Quran. Bahkan lebih kuat lagi dia akan ganggu orang yang menghafaz Al-Quran. Kan tafsir ni lagi kuat dia ganggu. Sebab tu kadang kita tengok budak tafsir ni kadang teruk sangat ni. Kenapa? Dikuasai oleh syaitan kalau dia tak jaga diri. Yang ni baguslah ni. Ada boleh duduk dengar kuliah tu. InsyaAllah yang bagus-bagus ni alhamdulillah. Kan? Dia boleh jadi. Jangan duk rasa kita ni dah terhindar dah daripada syaitan. Bahkan dia akan berusaha sehinggalah kita mati untuk apa? Untuk menyesatkan kita. Maka kita kena tahu iaitu nafsu mesti dimusuhi. Kata Imam Hatim Al-Asam, lalu aku pun menjadikannya sebagai musuh. Nafsu tadi sebagai musuh dan aku berjuang untuk menentangnya. Duduk dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, kira berjuang nak melawan nafsu. Lepas ni tuan-tuan balik habis Jumaat ni nak mari waktu asar berjamaah. Tuan-tuan terpaksa berjuang lawan dengan nafsu. Habis berjamaah habis solat asar tuan-tuan pergi makan goreng pisang apa semua, balik kerja sampai rumah 6.30 6.45, tuan-tuan pula berjuang lawan nafsu nak datang pula berjamaah maghrib. Terkadang ada yang berjaya, terkadang ada yang kecewa, gagal. Kenapa? Lapar ingat. Lapar makan dulu, makan orang azan tak ada habis makan lagi. Ada hadis Nabi bila makanan dah terhidang, jadi kita dahulukan makan. Pandai. Cerdik dia guna cara. Kan? Dia jadi pandai dah. Syaitan bukan tak cerdik itu tuan. Bagaimana dia nak trap kita? Kita duk guna alasan macam tu lah. Kan? Tapi surau pun tak apa. Janji kita berjemaah di rumah. Isteri pula kata, abang malam ni jemaah di rumah. Okey selalu lah. Kan? Jadi kita pun nak raikan isteri, semayanglah di rumah. Sedangkan seorang laki-laki, tempat solat dia ialah di masjid ataupun musalla.
Dia kena main-main. Kita berjuang nak jawab lawan hawa nafsu, tuan-tuan, di antara maghrib dengan isyak. Kita nak duduk dengan kuliah antara maghrib dan isyak tu. Bukan senang. Bukan senang, tuan-tuan. Duduk, elok-elok duduk, tuan-tuan. Isteri call. Abang kat mana? Abang kat mana? Abang kat mana? Dia tanya. Dia mari keluar gitu. Kita pun, abang kat surau. Tak balik ke? Tak balik ke? Dia dah tanya, tak balik ke? Kita pun celapak keluar, bangkit, balik. Tak dan. Kuliah maghrib, ya khalas. Tak ada nak dengar. Kenapa? Kerana gangguan yang datang kepada kita. Dan kita kena berjuang lawan dalam duduk-duduk tu. Ustaz ni pula slow pula kan. Slow motion pula, boring lah, apalah. Dia macam-macam lah. Kan? Boring lah, apa, tak best lah, apa. Dia macam-macam lah. Dia akan mari. Gangguan itu ialah gangguan yang daripada syaitan dan desakan daripada nafsu yang sepatutnya kita berjuang kena lawan hawa nafsu kita supaya kita sentiasa duduk dalam keadaan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Baik, tuan-tuan, sehinggalah dia kata aku tidak memanjakannya. Nafsu ni jangan manja dia. Tuan-tuan, kalau manja jadi boleh jadi gila. Tak manja macam mana, tuan-tuan? Nafsu. Teringinlah air kacang. Teringin air kacang. Tapi bukan air kacang selayang. Dia teringin air kacang dekat Ipoh. Ipoh mari tara sombong. Tu, Ipoh. Naik kereta pergi Ipoh. Manja. Kan? Padahal air kacang sopa. Kan? Dia kata teringin laksa. Laksa mana? No, laksa dekat. Ada satu laksa sedap, tuan-tuan. Tak laksa tadi no. Dekat mana? Jalan nak pergi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia panggil laksa tepung gandum ke apa? Oh, best, tuan-tuan. Saya pula tolong promosi kat tuan-tuan. Kan? Oh, celapak pergi, tuan-tuan tu. Jalan nak pergi Kuala Kangsar. Oh, tuan-tuan. KL Kuala Kangsar sanggup lagi, tuan-tuan. Kenapa? Memanjakan nafsu. Kalau kebetulan sampai, okeylah. Tapi tak ada kerja saja-saja, tuan-tuan, nak pergi jauh-jauh. Sekadar nak minum kopi, apa barang. Kan? Tu dia kata memanjakan nafsu. Sedangkan majlis agama, sedangkan kuliah agama yang berada di tepi rumah, kita tidak sampai. Ulama-ulama yang datang daripada jauh, kita tidak raikan. Itu dia, tuan-tuan. Bagaimana kita memanjakan nafsu. Itu dia sifatnya. Jadi tuan-tuan jangan manjakan nafsu. Kalau tidak, kita akan jadi lesu. Begitu. Sehinggalah ia tunduk kepadaku. Bagaimana kita nak lawan nafsu ni? Kita tak boleh buang nafsu daripada diri kita. Dia tetap akan ada. Tetapi kita boleh menjadikan dia apa? Tunduk kepada keimanan. Tunduk kepada kehendak Allah. Tunduk kepada kehendak iman. Dia akan turut. Dia boleh pergi semayang. Dia boleh duduk mengaji. Dia boleh baca Quran, dia boleh duduk zikir. Itu dia, nafsu dia tunduk pada dia. Nafsu dia tak kacau dia dah. Kan, nafsu dia tak bergelodak, duk kalut nak makan nasi biryani hari Jumaat. Kan, hari Jumaat ni pun satu hari juga kadang-kadang. Kan, duk kalut teringin nasi biryani dan sebagainya. Begitu. Dan ia merasa puas hati dengan tugasannya untuk taat dan beribadat akan Allah Ta'ala. Jadi dia kena didik nafsu dia sampai tahap tu. Baik, yang ketiga, tuan-tuan. Ketiga ni pendek, kita laju sikit. Yang ketiga, sesungguhnya aku melihat setiap orang berusaha untuk menghimpunkan harta benda dunia sebanyak-banyaknya. Ini golongan hubbud dunia, cinta kepada dunia. Kita, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya tengok orang lain. Baca kitab tasawuf ataupun kitab-kitab nasihat ni, bukan tuan-tuan nak suruh tengok, tuan-tuan tengok, oh dia tu lah tu yang cinta dunia, yang kawan ni lah tak tengok diri kita ni. Kita lah yang banyak cinta dunia ni. Bukan orang lain. Kita nak cerita tentang diri kita. Bukan cerita tentang diri orang lain. Jadi Syekh kata apa? Dia kata setiap orang berusaha tu nak menunjukkan kita ni banyak berusaha, iaitu menghimpunkan harta benda dunia sebanyak-banyaknya. Memang kita sungguh lah kalau duit nak tambah banyak sikit. Kita duk fikir macam mana nak tambah pendapatan. Kita duk fikir macam mana nak tambahkan harta, rumah, kereta, motor sebagainya. Kita duk fikir macam mana nak tambah itu saham dan sebagainya. Itu pikiran-pikiran kita dan apa yang kita sembangkan dan bualkan
dalam kalangan kita. Dia manusia, dia banyak gitu. Hidup tak lena tuan-tuan. Duk fikir ni. Nak beli apa, nak ni apa. Dia macam-macam. Kemudian, lalu ia menahannya dan tidak mau menyumbangkannya. Tu dia tentu poin dia tu. Tuan-tuan, tidak salah kepada tuan-tuan untuk mencari harta yang sebanyak mana pun. Jangan melalaikan tuan-tuan daripada bertaat kepada Allah. Pertama. Yang kedua, jangan sehingga kita menyekat segala harta benda kita itu untuk kita sumbangkan, untuk kita belanjakan pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang masalah dia. Nak hantar anak cucu untuk pergi masuk akademi bola sepak, soccer apa segala, selayang soccer ke apa contoh, kita sanggup bayar 300-400 ringgit kerana kemampuan dia melahirkan seorang pemain bola sepak persis Messi, Ronaldo dan sebagainya. Tetapi kita sayang akan wang kita. Kita sayang akan duit kita untuk kita hantar anak-anak cucu kita untuk belajar Al-Quran, untuk menghafaz Al-Quran sehingga merasakan berat, yuran RM102, lebih RM200-300. Untuk apa? Untuk mengenali Allah, untuk memahami Al-Quran. Kita sayang. Ini hakikat dia tuan-tuan. Hantar anak mengaji Quran. Ustaz, berapa ringgit Ustaz? Sebulan kita akan buat 8 kali pertemuan, lebih kurang RM100. Dia buat jegir mata. RM100? Ustaz dah gila ke apa? Oh, dia boleh tanya gitu. Kasar jenis mulut kasar ni pun ada jenis tu. Ustaz dah gila ke apa? Ni mengajak Quran kot. Oh, kita pun duit ingat murah sangat lah. Dah saja saya ambil murah je sebagai sumbangan. Bukan murah Ustaz, mahal. Sepatutnya dulu-dulu saya mengaji percuma. Barulah kubur bila mati, kubur tak berasap. Ustaz nak mati, kubur berasap ke? Dia ajak Ustaz. Tuan-tuan, mengaji Quran berkira. Sebulan RM100 berkira. Anak nak belajar main bola sebulan 300, sanggup hantar. Tunggu di tepi padang. 2 jam, 3 jam, sanggup. Tak makan pagi. Makan di tepi padang, berkelah. Duduk dengan kuliah. Seminit 2. Duk rasa penat, rasa letih. Bahkan nak menyumbang. Rasa rugi. Ni, kita ni. Berapa ramai di antara kita berkira nak hantar anak mengaji Quran. Biarlah dia bodoh mengaji, tak erti baca Quran pun tak apalah. Berapa ramai tu tuan? Kalau anak tu tak boleh baca Quran, patut wajib kepada bapa tuan-tuan untuk mencari ustaz sehinggalah dia belajar dan reti baca Quran. Kalaulah anak tak memahami fardu ain, wajib kepada seorang bapa memastikan anaknya faham dan reti fardu ain. Wajib. Buatlah macam mana pun. Carilah ustaz nak mari ngajar di rumah ke, nak ngajar kat mana ke, nak hantar ke masjid ke, nak hantar ke sekolah ke, apa macam mana nak buat pun, usaha. Tuan-tuan wajib usaha. Sebab tuan-tuan ketua keluarga. Jangan duk main sembang ada anak ya, belagak. Duk syok beranak. Tak maaf kasak dia tu. Nah, kadang syok ada anak tuan-tuan. Nak hantar anak ni, kecil-kecil besar ni mengaji. Ni tafiz ke ni? Tafiz mana? Awak kecilnya. Dah jauh apa? Dah jauh apa? Umur berapa tahun? 10 tahun. Tuan-tuan, 10 tahun nak mengaji Quran tu. Buat bapak ni. Mana? Nak makan apa lah besar ni tidak tahu. Nak kerja apa lah mengaji Quran ni. 10 tahun. Ada belajar matematik? Tak ada? Ada? Ada juga, okey. Kan? English ada belajar English? Ada dia bagi. Tak ada setengah tu. Matematik pun tak tahu. Nanti masuk dalam kubur, malaikat tanya 6 darab 6 berapa? Dia tak boleh jawab. Dalam kubur dia tak tanya darab. Itu letak mula dulu tuan-tuan. Tuan-tuan ni semua ni, ketua-ketua keluarga ni bertanggungjawab memastikan anak boleh baca Quran, anak faham fardu ain. Apa dia pula fardu ain ni? Fardu ain ni apa? Kan? Dia ada fiqh, dia ada akidah, dia ada tasawuf. Pada qadar dia. Qadar dia macam mana? Tuan-tuan tak cerita banyak pula jenuh tu. Jadi senang tuan-tuan, saya tolong promosi pula. Tuan-tuan Ustaz Muhadir Jul. Ni tak ada apa-apa dengan saya. Sebab Muhadir Jul ni pun guru saya. Kita sebut je. Dia ada keluarkan, terbitkan buku.
asas fardu ain, pada qadar yang wajib pada kita. Ambil ajar anak-anak kita. Pastikan anak isteri kita boleh sampai tahap tu. Sebelum mereka mati, sebelum mereka mendakwa kita di akhirat nanti. Dia dakwa, tuan-tuan. Jangan buat main, isteri. Dia akan dakwa. Anak-anak akan dakwa kepada Allah. Betapa ayahnya tidak mengambil berat tentang fardu ain yang wajib dia ketahui. Ini semua individu kena tahu. Baik, tuan-tuan, sikit lagi. Kemudian dia kata, lalu aku berfikir, memikirkan akan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqa. Apa yang ada di sisimu akan habis, dan pahala yang ada di sisi Allah itu akan kekal. Lalu aku pun terus suka mengorbankan apa jua yang aku dapatkan daripada harta benda dunia. Dan aku suka memberikannya di kalangan fakir miskin, supaya harta benda itu menjadi pahala yang tersimpan di sisi Allah. Maka kita sebut tadi, tuan-tuan boleh cari harta sebanyak mana pun dengan syarat tidak lalai daripada tanggungjawab kewajipan pada Allah. Yang kedua, harta benda yang kita cari tadi, kita belanjakan pada jalan Allah supaya dia menjadi bekalan pahala kepada diri kita. Mana tuan-tuan jadi kaya tak ada masalah. Tuan-tuan, cuma dengan kekayaan tadi, tuan-tuan sumbangkan. Ni pusat tahfiz tu ada, sekolah tu ada, masjid ada, anak-anak yang pergi belajar, tuan-tuan, yang tidak mendapat tajaan zakat dan sebagainya. Tunggu, tuan-tuan. Berapa ramai tu anak-anak yang duduk di Yaman, Hadramaut, tuan-tuan, tak dapat zakat. Anak saya salah seorang. Tanya, dapat zakat, macam mana boleh nak mohon zakat? Anak belajar mana? Darul Mustafa. Habib Omar. Kita kata Darul Mustafa. Oh, Darul Mustafa ni dia tak ada kelulusan, Syekh, dia kata. Tak ada kelulusan ni, tak layak dapat. Oh, jenuh lah. Duit sendiri belakang, tuan-tuan. Berapa ramai tu? Duit sendiri belakang, tuan-tuan. Jenuh. Kita nak cover, bukan senang, tuan-tuan. Tapi kerana kita nak anak kita dapat ilmu, supaya dia dapat pergi, paksalah, hantarlah juga. Yang mengaji pondok, mana boleh dapat? Tak dapat. Dan patut difikirkanlah. Kan, perlu diberikanlah, carilah jalan macam mana pun. Supaya apa? Kurang-kurang dapatlah sedikit zakat untuk menampung perbelanjaan bagi mereka ni. Contoh gitulah. Kan, mungkin ada, mungkin tak ada. Wallahu ta'ala alam. Jadi sekadar itu saja, tuan-tuan, supaya dapat kita fikirkan dan dapat kita amalkan, tuan-tuan, apa yang kita sebut ni yang baik itu, dan moga-moga jadi manfaat untuk saya dan juga manfaat untuk tuan-tuan semua. Wallahu ta'ala alam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.